Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu lampu lah bang. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kasih kepada Ananda Zainal, pada penasihat Profesor Madya Dr. Tajul Aris Ahmad Bustami, juga merupakan Wakil Pemuda dan IPP Kram, aktivis karisma, mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nak masuk pintu masuk UIA tadi ada jam sikit. Tak tahulah sebab hujan ataupun fenomena Aziz Barisma. Jadi bila nak masuk dekat security tu, merangka-rangka jawapan kalau ditanya. Sebab nampaknya semua kenderaan ditahan dan ditanya tujuan atas tujuan apa masuk UIA. Jadi kan nak kata penceramah kan, mungkin tak lepas. Jadi kata program resmi dekat kuliah ekonomi. Alhamdulillah. Sampailah di sini. Jadi nampaknya malam ni sambutan cukup baik, petanda isu panas, isu baru dan isu panas. Kerana bila kita bercakap tentang Libya ni, nobody has ever had any interest on Libya before. Tiba-tiba hari ini dia menjadi top of the town, isu besar yang dibicarakan di seluruh dunia dan menghiasi dada-dada akhbar dan menjadi headlines dengan gambar-gambar yang gory, gambar-gambar yang mengerikan, yang tak sewajarnya dipaparkan. Jadi bila bercakap tentang isu Libya ni, saya pun tak tahu nak mulakan di mana. Sebab tu saya pun tidak menyediakan sebarang PowerPoint. Sebab kalau saya sediakan PowerPoint, nanti saya tingkat. Kerana saya akan menerawang ke seluruh dunia untuk melihat isu ini daripada berbagai perspektif. Sebabnya apa saja yang berlaku di mana sahaja di dunia Islam, sudah tentu dia mempunyai implikasi bagi seluruh umat. Sebab benda ni asas ni. Bila kita bercakap tentang Islam, antara salient feature ataupun ciri-ciri besar Islam ini, yang pertamanya adalah dia universal. Universal, global, alami, apapun istilah kita gunakan, berarti dia tidak ada sempadan. Sama ada sempadan itu sempadan yang dicipta, khususnya sempadan negara bangsa ataupun sempadan politik antarabangsa. Bahkan sempadan waktu. Kita tidak pernah mengenal batasan-batasan ini, baik batasan ruang maupun batasan masa. Jadi apa juga yang berlaku di dunia Islam, sama ada di Timur Jauh ataupun di Timur Tengah, semuanya mempunyai kesan pada dunia Islam secara keseluruhannya, baik dalam tempoh terdekat, kalau tidak pun dalam tempoh terdekat akan dirasai juga untuk satu tempoh jangka sederhana maupun jangka panjang. Mungkin saya mulakan dengan satu senario global. Ya. Anda pernah mendengar nama ini, Karl Marx? Karl Marx telah mencetuskan satu idea yang sebenarnya adalah suatu idea yang diambil daripada pemikiran Charles Erasmus Darwin ataupun Darwin, lebih dikenali dengan Darwin, dengan teori evolusi.
Jadi Karl Marx telah mengubah suai ataupun mengadaptasi teori ini, lalu dia menjadi theory of social evolution, teori evolusi sosial, di mana masyarakat manusia ini dikatakan bermula dengan masyarakat feudal, kemudian dia berkembang menjadi masyarakat kapitalisme, iaitu satu golongan masyarakat yang terbahagi pada dua kelompok, kaum pemodal ataupun istilahnya bourgeoisie, yang lawannya adalah the working class pun proletariat. Jadi Karl Marx, boleh follow because this is a lecture on history. Mengganggu tak? Dia automatik. Jadi Karl Marx menafsir sejarah ini based on class struggle. Sebab itu wujudnya satu teori namanya teori social dialectism. Sejarah berlaku kerana pertembungan kelas di antara the working class dengan kaum pemodal. Yang mana akhirnya pertarungan ini akan berakhir dengan kemenangan di pihak the working class, proletariat. Wujudlah satu masyarakat yang berlandaskan kepada idea sosialisme. Sosialisme ini terus berkembang sehingga dia menjadi sebuah masyarakat ideal yang dinamakan masyarakat komunisme. Masyarakat komunisme adalah masyarakat sama rata, sama rasa, utopia. Ya? Semua orang sama rasa, sama rata. Jadi ini teori yang dikemukakan oleh Karl Marx. Bagi sesiapa yang baru masuk mungkin merasakan I am in the wrong lecture because you are supposed to talk about Muammar Gaddafi, I'm talking about Karl Marx. But you will see the relation sooner or later. Kemudian apabila ada tesis, ada antitesis, ada lawan. Maka pada zaman mutakhir ini timbul pula satu tokoh yang namanya Francis Fukuyama. Pernah dengar? Ada yang ganggu, bagus. Itu menunjukkan kualiti belajar yang ini bertaraf antarabangsa. Francis Fukuyama mengemukakan satu tesis, the end of history, berakhirnya sejarah. Berarti tidak ada lagi sejarah. Kerana apa? Francis Fukuyama counter ataupun challenge, ya, mencabar idea-idea Karl Marx yang mengatakan bahawa oleh kerana sejarah ini ditafsirkan dalam bentuk pertentangan kelas, apabila pertentangan kelas ini sudah tiada lagi, maka berakhirlah sejarah. There is no more history. Dan Francis Fukuyama mengatakan bahawa the process is actually reverse. Bukannya daripada sebuah masyarakat feudal kepada sebuah masyarakat komunisme, tapi sebaliknya daripada sebuah masyarakat komunisme yang utopik sifatnya ini kepada sebuah masyarakat yang mana golongan pemodal ataupun laissez-faire ataupun kita panggil apa, ekonomi bebas, kapitalisme yang akan menjuarai, akan mendominasi dunia ini. Dan nampaknya Francis Fukuyama lebih tepat bacaan sejarahnya. Kerana kita lihat bermula pada tahun 1979, bungkam, apa perkataan bungkam? Bungkam. Pernah dengar perkataan bungkam? Bungkam ni jatuh, tersungkur. Bungkam tersungkurnya Empire USSR, United Socialist Soviet Republic. Pernah dengar? Hari ini dikenali dengan Rusia saja, sebab USSR sudah dirombak, sudah tidak wujud lagi. Sebuah empire yang bernama USSR itu bungkam pada tahun 1979 kerana melakukan satu kesilapan besar, menyerang sebuah negara dhaif dan miskin, iaitu Afghanistan. Tamatlah riwayat komunisme yang didukungi oleh Empire Soviet ini. Dan kita lihat satu demi satu negara-negara yang berteras dengan faham komunisme ini mula meninggalkannya, mula
embrace free economy. Bahkan di Rusia sendiri, Gorbachev, semua nama-nama ini adalah players yang berperanan sebelum anda lahir. Tahun bila anda lahir? 89. Anda generasi Y kan? Do you know why you were called Gen Y? Why? Why? Because you always ask this question, why? Sehingga negara-negara yang kita lihat begitu sinonim dengan komunisme, contohnya Vietnam. Komunisme itu ataupun ideologi komunis ini hanya menjadi satu istilah yang tidak terpakai lagi. Bahkan mereka semakin rancak untuk menghidupkan satu sistem ekonomi bebas sehingga mengatasi Malaysia. FDI Vietnam, Foreign Direct Investment. Ini pelajar-pelajar ekonomi semua kan? Siapa yang pelajar-pelajar ekonomi? Not. I expect most of you are students of economy. No, kan? Sehingga pada tahun, kalau tak silap saya, pada tahun 1997, FDI Vietnam adalah 2 kali ganda berbanding dengan Malaysia. That shows that idea komunis ini sudah ditinggalkan. And negara-negara yang tegar berpegang dengan sistem komunis ini mula embrace free economy dan bertukar kepada idea kapitalisme. Okey, itu 2 nama yang saya sebut. Karl Marx, Francis Fukuyama. Muncul pula peribadi yang ketiga, Samuel Huntington. Pernah dengar nama ni? Pernah? Masya Allah, memang hebat. Di mana beliau telah mengemukakan satu lagi tesis, sebuah kertas kerja sebenarnya, kemudian dikembangkan menjadi sebuah buku, The Clash of Civilization. Pertembungan civilization. Nah, kalau Karl Marx dan Francis Fukuyama yang sebenarnya datang jauh lebih lewat selepas Karl Marx, zaman Karl Marx, mereka bercakap dalam rentak dan nada komunisme kapitalisme. Tapi Samuel Huntington melihat bahawa pertembungan ini bukan saja di antara 2 pihak, dia sebenarnya daripada pelbagai pihak. It's not between 2 forces, but it's actually multi forces. Dan Samuel Huntington merumuskan pertembungan ini akhirnya akan pertembungan ini akan berakhir dengan 5 penjuru. Yaitu pertama, the West. Yang kedua, Japan. Yang ketiga, China. Yang keempat, the Communist Bloc, yang ternyata sudah tewas dalam pertembungan ini. Dan yang kelima, Samuel Huntington tidak lupa untuk include Islam. So there will be 5 forces to be reckoned. 5 kuasa yang saling bertentangan, saling bertembung, yang dirumuskan oleh Samuel Huntington, yaitu the West, the Communist Bloc, Japan, China, and Islam. Dan Samuel Huntington went further, mengatakan bahawa 5 tapak-tapak kuasa